murid-murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama cikgu Siti Sazwana binti Sharif Nordin. Cikgu akan menjadi guru kelas kamu bagi subjek Bahasa Melayu pada tahun 2021. Jadi, cikgu ingin mengucapkan selamat memulakan pembelajaran bagi tahun 2021. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, cikgu ingin menerangkan penggunaan buku yang akan kita gunakan sepanjang pembelajaran kita. Walaupun pembelajaran kita belum lagi bersemuka, tetapi kita akan cuba untuk menjalankan pembelajaran kita secara online atau dalam video. Baiklah. Untuk penggunaan buku, bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3, kita menggunakan 3 buah buku. Buku yang pertama adalah buku BM Jilid 1. Buku yang kedua adalah buku aktiviti BM Jilid 1. Dan buku yang ketiga adalah buku tulis garis 1. Dan untuk permulaan, kita menggunakan 1 buah dahulu. Buku garis 1 adalah cikgu bagi tunjuk contoh adalah seperti ini. Garis 1. 1 buah dahulu untuk permulaan pembelajaran. Jika kita dah jumpa untuk bersemuka nanti, cikgu akan minta kamu sediakan 1 lagi buah buku latihan untuk BM2. Jadi, untuk yang permulaan pembelajaran, kita guna 1 buku dahulu. Cikgu, kami tak dapat buku teks lagi. Macam mana? Jangan bimbang. Buku teks Bahasa Melayu, cikgu ada kongsikan dalam grup Bahasa Melayu, grup Telegram Bahasa Melayu. Buku aktiviti pun cikgu ada kongsikan dalam Telegram Bahasa Melayu. Lembaran-lembaran yang cikgu kongsikan itu adalah dari buku aktiviti. Jadi, kamu tak perlu bimbang. Cikgu, kami tak ada kemudahan cetakan. Macam mana pula? Jangan bimbang. Kamu boleh rujuk daripada buku aktiviti BM Jilid 1. Kamu hanya tulis jawapannya sahaja pada buku tulis yang kamu dah sediakan. Tulis hari, tarikh dan kamu tulis nama serta tajuk. Kemudian kamu tulis sahaja jawapan berpandukan daripada buku aktiviti BM Jilid 1, iaitu lembaran-lembaran yang cikgu telah kongsikan dalam grup Telegram. Cikgu juga ada menyediakan rancangan pembelajaran untuk kamu dalam subjek Bahasa Melayu. Tujuan pembelajaran ini cikgu kongsikan adalah sebagai senarai semak untuk tajuk-tajuk yang akan kamu belajar dan telah kamu pelajari sepanjang tempoh PDPR atau pembelajaran di rumah pada tahun ini. Jadi sekiranya kamu terlepas pembelajaran, kamu boleh tengok video yang cikgu kongsikan dan dah selepas kamu tengok video yang cikgu kongsikan dan kamu telah melakukan atau telah menjalankan latihan dan dah serah pada cikgu, kamu boleh tik bahawa kamu telah berjaya menjalani PDPR pada hari ini. Jadi, kalau ada contohnya kamu berkongsi telefon atau gadget dengan adik-beradik kamu, kamu tidak semestinya perlu mengikuti pembelajaran mengikut jadual yang telah dikongsi oleh pihak sekolah. Tetapi kamu juga boleh gunakan video tu, kamu boleh tengok pada waktu yang lain. Ini adalah senarai semak. Tujuan senarai semak ini, kamu boleh semak dengan ibu bapa kamu dan kalau kamu tahu, kamu buat sendiri supaya kamu tidak terlepas mana-mana tajuk. Untuk kenapa cikgu
saipkan atau cikgu merahkan beberapa tulisan. Tulisan tersebut adalah tulisan yang melibatkan pentaksiran bilik darjah. Kita ada 3 kemahiran yang ditaksir dalam pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah apa cikgu? TP tahap penguasaan yang cikgu bagi TP 1, TP 2, 3, 4, 5, 6. Yang itu kamu kalau sekiranya kemahiran itu berwarna merah seperti mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, kamu memang perlu mengikuti pembelajaran supaya cikgu dapat memberikan pentaksiran bilik darjah kepada kamu. Okay. Dan ini pun rancangan yang kedua. Ini kemahiran menulis. Jadi, kamu cubalah ikuti pembelajaran. Kalau boleh, jangan terlepas tajuk. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tajuk tema kekeluargaan. Kita akan mula dengan tema 1 dahulu. Tema kekeluargaan. Okey, unit 1 keluarga cergas. Tajuknya adalah Suria Pagi. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 2. Surat 2 yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini muka surat 2. Okey. Unit 1 keluarga cergas mendengar bertutur Suria Pagi. Jadi kemahiran yang kita akan belajar pada hari ini adalah kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kemahiran mendengar ni apa? Kemahiran yang digunakan menggunakan deria telinga kamu. Kamu dengar betul-betul apa yang telah disampaikan kepada kamu. Dan kemahiran bertutur adalah kemahiran bagaimana kamu menyebut semula perkara yang telah kamu dengar dengan baik. Objektif kita, apa yang kita nak belajar hari ni, kita nak capai hari ni. Yang pertama, kita akan belajar, awak akan mendengar. Mendengar dengan baik-baik menggunakan telinga kamu. Dan menyebut, kamu menyebut semula. Nak sebut apa cikgu? Sebut ayat tunggal. Ayat tunggal. Berapa ayat tunggal hari ni yang kita nak kena dengar dan kita nak kena sebut? Ada 5. Ada 5 ayat tunggal yang kita perlu dengar dan kita perlu sebut semula dengan betul dan tepat. Maknanya kamu perlu dengar 5 ayat tunggal yang akan cikgu sampaikan dan kamu perlu sebut semula 5 ayat tersebut. Kita akan sebut bersama-sama dengan betul dan tepat. Cikgu, ayat tunggal tu apa? Okey, cikgu terangkan di sini. Ayat tunggal adalah ayat yang mempunyai satu subjek. Satu subjek. Subjek bermaksud siapa, apa. Apa yang dilakukan, siapa yang buat. Dan satu predikat. Predikat adalah menerangkan apa perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Okey, selalunya ayat tunggal ni kita boleh lihat dia pendek-pendek. Dia tak panjang, dia pendek-pendek dan dia tiada kata hubung. Tiada kata hubung. Tiada kata hubung. Kata hubung tu apa? Tak ada dan, tak ada atau, tak ada tetapi, tak ada jika, tak ada sambil. Tapi kalau dalam ayat tu ada dan, ada atau, tetapi, jika, sambil, itu bukan ayat tunggal. Itu adalah ayat
majmuk. Nanti untuk pembelajaran akan datang, cikgu akan terangkan dua perbezaan ini di antara ayat tunggal dan ayat majmuk. Ini contoh ayat tunggal yang cikgu katakan ada satu subjek dan satu predikat. Subjek bermaksud siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau dalam gambar ni, siapa si subjek? Siapa si subjek? Subjek adalah Sarah. Predikat pula, apa yang dilakukan oleh Sarah? Sarah buat apa dalam gambar ni? Sarah sedang menyapu sampah. Jadi ada satu nama, ada satu perbuatan atau kata kerja. Jadi ayat tunggalnya adalah Sarah menyapu sampah. Itu contoh daripada ayat tunggal. Okey, kita tengok di sini. Kamu boleh rujuk buku teks digital kamu yang telah kamu muat turun. Okey, untuk hari ini kita akan belajar keluarga cergas mendengar dan bertutur tajuk Suria Pagi. Okey, sebelum kita nak sebut 5, kat dalam ni ada 5 ayat tunggal yang kamu kena dengar dan kamu perlu sebut semula bersama-sama dengan cikgu untuk pembelajaran hari ini. Okey, sebelum tu kita baca sama-sama apakah cerita yang berkaitan dengan tajuk Suria Pagi. Okey, kita baca sama-sama ya. Nabila sekeluarga beriadah di Taman Botanikal Air Keruh, Melaka. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Ramai juga yang datang bersenam. Betul Nabila, kita sangat bertuah. Pagi ini cuaca cerah. Matahari bersinar terang. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencergaskan badan kita. Oh, begitu. Mengapakah kita digalakkan bersenam pada waktu pagi, Ayah? Cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D. Vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai jenis penyakit. Baiklah, kita telah baca bersama-sama cerita berkaitan dengan Suria Pagi. Jadi, kita nak baca dan sebut 5 ayat tunggal yang berada dalam cerita tersebut. Untuk ayat tunggal yang pertama, yang perlu kamu dengar dan sebut semula adalah Ibu, tempat ini sungguh cantik. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Baiklah, cuba kamu dengar baik-baik dan sebut bersama-sama dengan cikgu. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Baiklah, kamu pula sebut. Bagus. Untuk ayat yang kedua adalah saya suka bersenam di sini. Saya suka bersenam di sini. Okey, sama-sama sebut ya. Saya suka bersenam di sini. Kamu pula sebut. Pandai pun. Ayat seterusnya. Kita sangat bertuah. Kita sangat bertuah. Sama-sama. Kita sangat bertuah. Cuba kamu sebut semula. Pandai. Ayat yang keempat adalah pagi ini cuaca cerah. Pagi ini cuaca cerah. Sama-sama sebut. Pagi ini cuaca cerah. Cuba kamu sebut semula. Pandai. Okey, untuk ayat yang terakhir adalah matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang.
sama-sama. Matahari bersinar terang. Cuba kamu sebut semula. Pandai pun. Jadi, kita telah belajar bagaimana mendengar dan menyebut 5 ayat tunggal dengan tepat dan betul. Tahniah pada kamu. Untuk tugasan pada hari ini adalah kamu perlu mendengar, menyebut dan menyusun ayat. Untuk tajuk ini adalah keluarga Imran. Okey. Kamu perlu melihat gambar. Di setiap gambar ni ada nombor. Okey, nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kamu perlu membaca. Aku mendengar dan menyebut semula dan kemudian kamu menyusun ayat-ayat tunggal ini berdasarkan daripada gambar-gambar yang telah disediakan. Contoh, Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Agak-agak kamu untuk ayat tunggal yang ini gambar untuk nombor berapa? Nombor 3. Itu contoh yang cikgu berikan kepada kamu. Okey. Jadi, sebelum kamu mula, cikgu bimbing kamu. Cikgu bacakan berayat tunggal dalam lembaran ini. Kamu dengar, kemudian kamu sebut semula ayat-ayat tunggal itu dan kamu susun ayat tunggal tersebut berdasarkan gambar, nombor gambar yang diberi. Tulis nombornya pada kotak yang disediakan di sini. Cikgu, macam mana kalau kami tak ada buku? Kami tak dapat nak cetak lembaran cikgu bagi. Tak mengapa. Tulis saja urutan-urutan tersebut pada buku. Tulis kamu. Tulis hari, tulis tarikh, tulis nama kamu, tajuk dan kamu tulis urutan-urutan gambar tersebut. Baiklah. Cikgu akan bacakan ayat-ayat tunggal yang ada pada lembaran ini. Kamu dengar dan kemudian kamu sebut semula. Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Cuba kamu baca. Agak-agak ayat yang kamu sebut dan kamu dengar tadi, gambar untuk nombor berapa ya? Kamu tuliskan pada kotak tersebut. Okey, yang kedua. Encik Ismail, bapa Imran, membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Encik Ismail, bapa Imran, membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Cuba kamu baca sama-sama. Andai. Jadi, kamu rasa ayat tunggal yang kamu baca atau kamu sebut ni gambar nombor berapa ya? Okey, untuk yang ketiga. Puan Sakinah, Ibu Imran, mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dalam belajar meluncur ais. Puan Sakinah, Ibu Imran, mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dapat belajar meluncur ais. Kamu dah dengar kan? Cuba kamu sebut atau baca. Pandai. Agak-agak ni gambar nombor berapa? Seterusnya. Encik Ismail membantu Irmi memakai kasut geluncur ais. Beliau mengikat tali kasut Irmi dengan kemasnya. Encik Ismail membantu Irmi memakai kasut geluncur ais.
Beliau mengikat tali kasut Irmi dengan kemasnya. Cuba sebut sama-sama. Pandai. Labelkan nombor, tuliskan untuk gambar nombor berapa. Imran meluncur ais bersama-sama dengan bapanya. Mereka mengelilingi gelanggang. Imran meluncur ais bersama-sama dengan bapanya. Mereka mengelilingi gelanggang. Cuba sebut sama-sama. Pandai. Okey, labelkan. Dan yang terakhir, setelah puas bermain, mereka memulangkan kasut geluncur ais di kaunter pemulangan. Setelah puas bermain, mereka memulangkan kasut geluncur ais di kaunter pemulangan. Cuba sebut sama-sama. Okey, baiklah. Kamu dah dengar, kamu dah sebut. Okey, jadi kamu labelkan berdasarkan gambar yang diberi. Labelkan berdasarkan gambar. Kenal pasti ni gambar ni untuk ayat tunggal yang kamu sebut nombor berapa. Gambar ni untuk ayat tunggal dan yang kamu sebut yang mana. Serta yang seterusnya. Okeylah. Selamat melakukan aktiviti pada berdasarkan lembaran yang cikgu kongsikan. Setelah kamu siap, kamu tangkapkan gambar dan kamu hantar lembaran kamu pada Telegram bahasa Melayu yang kamu telah sertai bersama. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar semua. Bye. Assalamualaikum.